Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syarafana binti Ismail daripada kumpulan 4 akan membincangkan tajuk asal-usul manusia menurut tamadun Indian ataupun juga dikenali sebagai tamadun Inca. Baiklah. Setiap tamadun mempunyai titik permulaan masing-masing di mana sesebuah tamadun itu dibangunkan. Tamadun Inca mempercayai bahawa Puma Punka adalah tempat di mana dunia mula diciptakan ataupun dibangunkan. Puma Punka ataupun pintu Puma ialah satu tapak kompleks di mana terdapat sebuah kuil telah dibina. Kuil ini, tapak ini ataupun kawasan ini dibangunkan oleh seorang lelaki, Mangku Kapak, dan isterinya Mama Okro yang diperintahkan untuk menyebarkan ataupun menyampaikan ilmu pengetahuan kepada manusia lain dari segi ilmu peradaban ataupun cara kehidupan, sehinggalah tamadun ini menjadi satu empayar yang besar dan dikenali. Namun pada akhirnya tamadun ini jatuh setelah kedatangan Sepanyol yang membunuh banyak kaum Inca termasuk Maharaja Inca melalui satu wabak penyakit. Seterusnya, unsur-unsur penciptaan manusia. Manusia percaya, tamadun ini percaya bahawa manusia adalah ciptaan kedua Tuhan mereka, iaitu Viracocha. Pada pertama kalinya, Viracocha menghasilkan manusia pertama menggunakan saiz gergasi dari batu-batu daripada zaman kegelapan untuk melihat sama ada makhluk ini boleh hidup atau tidak di bumi ini. Adakah ia sesuai untuk hidup di muka bumi ini? Namun apabila makhluk ini dibangunkan, ia bersifat kejam, tidak mempunyai akal fikiran dan bersifat pemusnah. Jadi Viracocha memusnahkan mereka dengan menghantar banjir besar dan gergasi itu kembali ke bentuk batu aslinya. Untuk kali kedua, Viracocha mencipta manusia menggunakan lumpur. Kali ini dia mencipta lelaki dan perempuan dengan menggunakan saiz yang lebih kecil daripada makhluk pertama itu. Kemudian, manusia pertama menurut kaum Indian. Baiklah, manusia pertama ialah sepasang suami isteri, iaitu Mangku Kapak dan Mama Okro. Mereka dibangunkan daripada tasik Titicaca dan diberi satu tongkat emas untuk tongkat emas ini adalah untuk penanda, sebagai penanda di mana mereka perlu mencari sebuah kawasan untuk mendirikan sebuah tamadun. Dan tongkat ini, kata Viracocha, jika tongkat ini tenggelam ke dalam tanah, maka situlah tempat di mana mereka perlu sesuai untuk membangunkan sebuah tamadun ataupun empire. Jadi mereka merantau jauh untuk mencari tempat yang lebih sesuai, sehinggalah mereka tiba di Cusco, iaitu pergunungan Andes. Di situlah mereka mencari manusia-manusia lain dan mengajar tentang ilmu peradaban. Sebagai contoh, Mangku Kapak mengajar kaum lelaki untuk bertani, bekerja dan menyembah Tuhan Matahari, manakala Mama Okro mengajar kaum perempuan tentang cara-cara memasak, cara-cara kehidupan dan cara-cara melakukan kerja rumah. Seterusnya, hubungan manusia dan pencipta. Mereka percaya bahawa ada kuasa dalam setiap aspek bumi seperti matahari, bumi, bulan dan petir. Namun mereka percaya bahawa pencipta yang paling tertinggi sekali ialah Viracocha yang mencipta manusia, bumi ini, alam sekitar dan dewa-dewa yang lain. Jadi disebabkan mereka mempunyai banyak kepercayaan, mereka juga mempunyai kepelbagaian dalam cara-cara untuk menyembah Tuhan mereka. Salah satunya ialah festival ataupun upacara pengorbanan, seperti upacara Tapacoca yang mengorbankan anak mereka untuk yang dipercayai dapat meluaskan empayar mereka. Untuk pengetahuan semua, tamadun Inca maju dalam berbagai bidang seperti seni bina, perhiasan ataupun terutama sekali pertanian. Sistem pertanian sangat dikagumi oleh tamadun Inca kerana mereka berjaya menghasilkan tanaman di kawasan pergunungan, iaitu pergunungan Andes.
dengan menggunakan sistem teres seperti gambar di sebelah ini. Seterusnya, mereka juga mengamalkan sistem pendidikan, iaitu terbahagi kepada dua, golongan bangsawan dan penduduk umum. Golongan bangsawan ini akan mendapat didikan oleh Amautakuna ataupun ahli falsafah sarjana. Mereka ini, Amautakuna ini terdiri daripada penyair ataupun imam yang terkenal, dan golongan ini mengetahui semua sejarah Inka. Lalu mereka ditugaskan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan budaya dan tradisi Inka. Manakala penduduk umum pula, mereka hanya dididik oleh nenek moyang mereka yang terdekat, hanya mengenai cara hidup yang asas sahaja, tidak mendalam seperti golongan bangsawan. Untuk tujuan hidup dan tugas manusia, setiap orang mempunyai tugas masing-masing, kerana mereka mempunyai sistem piramid ataupun sistem Aylus yang terdiri pada puluhan ribu orang, yang setiap orang mempunyai tugas masing-masing seperti bahagian tanah, peranan politik, perkahwinan, upacara ritual ataupun bahagian penjagaan mumia. Untuk bangsawan yang di tingkat atas ataupun para elit, mereka juga menjanjikan untuk memberi perlindungan dan kehidupan yang baik kepada rakyat biasa, tetapi asalkan mereka mematuhi peraturan, iaitu amal suwa, amalula, amkela, yang bermaksud jangan mencuri, jangan menipu dan jangan malas. Akhir sekali, tamadun Inka juga mempercayai kehidupan setelah mati, di mana mereka mempunyai syurga dan neraka. Bagi mereka yang mengikuti peraturan amal suwa, amalul amkela, mereka akan mendapat ganjaran syurga dan berada dekat dengan kehangatan matahari. Manakala golongan yang melanggar peraturan dan melakukan keingkaran akan mendapat balasan neraka ataupun dikenali sebagai underworld, di mana tempatnya sangatlah gelap, sejuk dan hanya ada batu untuk dimakan. Baiklah, sekarang saya akan mengulas tentang sebuah buku yang bertajuk Inca Religion and Custom yang ditulis oleh Father Bernabé Cobo. Beliau dilahirkan pada tahun 1582 di Lopera, Spain, dan meninggal di Lima, Peru pada 1657. Beliau juga seorang paderi dan penulis yang pernah dilantik sebagai rektor College Aquipa. Father Bernabé Cobo mempunyai beberapa karya seperti Historia General de las Indias and History of Inca Empire. Buku ini menceritakan tentang keagamaan dan adat Inca secara lebih mendalam, serta permulaan tamadun Inca dan bagaimana cara kehidupan yang dan perkembangan sehingga menjadi sebuah empire yang besar. Turut membincangkan pelbagai isu seperti kehidupan setelah mati, penciptaan manusia, pendidikan Inca dan upacara pengorbanan. Seterusnya, isu yang menarik salah satunya ialah kehidupan setelah mati manusia. Setelah mereka mati, bagi golongan bangsawan, mereka akan ditanam di dalam satu kawasan di bawah tanah beserta beberapa hadiah untuk digunakan pada kehidupan setelah mati. Bangsawan juga turut dijadikan mumia agar dapat bergaul ataupun dapat berjumpa semula dengan nenek moyang mereka. Bagi golongan biasa pula, mereka hanya akan dikuburkan di dalam gua ataupun lubang yang biasa. Kita masuk pada kritikan isu, iaitu kepercayaan Inca terhadap syurga dan neraka. Mereka percaya bahawa syurga adalah satu tempat yang tenang dengan kehangatan matahari, manakala neraka pula merupakan ataupun dikenali sebagai underworld, merupakan tempat yang sangat gelap dan sejuk. Jadi pada hakikatnya syurga yang sebenarnya jauh lebih indah dan neraka itu jauh lebih menyiksakan berbanding apa yang Inca fikirkan. Berdasarkan surah Toha ayat 35-36 yang membawa maksud kepada kita, pada siapa yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu boleh tempat-tempat yang tinggi dan tinggi darjatnya.
iaitu syurga yang kekal yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Kita dapat melihat perbezaannya di situ. Bagi neraka pula, neraka yang sebenarnya itu dikelilingi oleh api yang sangat panas yang berwarnanya hampir hitam pekat. Tidak seperti kepercayaan Inka yang tempatnya sangatlah sejuk dan hanya mempunyai batu untuk dimakan. Setelah menghabiskan buku ini, terdapat beberapa isu yang memberi kesan kepada pembaca dari sudut kesungguhan mereka dalam mengabdikan diri mereka terhadap Tuhan Viracocha. Kaum Inka ini sanggup melakukan apa sahaja untuk berpegang teguh pada Tuhan mereka untuk mendapatkan ganjaran syurga, termasuklah mengorbankan diri ataupun mengorbankan anak-anak mereka. Jadi terdapat banyak maklumat baru yang kita dapat, seperti mempelajari agama dan kebudayaan tamadun lain. Kita dapat memberitakan agama kita dan tamadun Inka, sekaligus dapat muhasabah diri dan mengaitkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.